Obesiti jalan pintas kepada kematian. Tajuk ini adalah amat penting untuk kita bicarakan sebab ini adalah menjadi satu masalah kepada sejumlah ramai manusia, sebagian besar manusia yang ada di muka bumi ini. Ia menjadi punca pelbagai penyakit-penyakit kronik yang dihadapi oleh manusia. So ia adalah sangat penting kerana ia mengaitkan sejumlah besar manusia yang ada di muka bumi ini. Kita bincangkan di video ini apakah masalah-masalah yang akan timbul apabila berlakunya obesiti dan apakah cara penyelesaian yang terbaik untuk menghindarkan ataupun menyelesaikan masalah obesiti ini kepada satu keadaan di mana badan kita menjadi normal ataupun dalam berat yang ideal. Semua ini akan dibincangkan. Kita akan bincangkan dalam video ini secara panjang lebar, secara detail. Saya berharap kita dapat berkongsi maklumat ini untuk kebaikan bersama. Pemakanan ini adalah sangat penting kerana ia melibatkan kesihatan tubuh badan. Dan pemakanan yang tidak sihat mengundang pelbagai masalah penyakit yang kronik seperti jantung, diabetes, darah tinggi, kanser dan sebagainya. Dan kalau kita melihat pada statistik pada tahun 2006 di berita harian dinyatakan bahawa 9,000 kematian di hospital kerajaan ada berkaitan dengan masalah jantung. Dan ini ada kaitan dengan cara pemakanan, tahap kolesterol dalam darah. Pernyataan New York Times pada 4 September 2006, Sydney, ia mengatakan bahawa WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, telah menyatakan bahawa obesiti ini adalah satu bawa maut, satu epidemik kepada masyarakat dunia. So ia tidak boleh dipandang ringan. Pada 2007, 24 Februari, surat khabar menyatakan 10 juta rakyat Malaysia adalah gemuk. Seterusnya, kenyataan daripada Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 16.8 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kegemukan. Ini satu angka yang amat tinggi, melebihi separuh daripada penduduk Malaysia. Ini menjadikan Malaysia ini sebuah negara orang gemuk, sebab 60% adalah gemuk. 60% penduduk Malaysia adalah gemuk. Jadi ia menjadikan sebuah negara orang-orang gemuk. Obesiti ini menjadi punca pelbagai penyakit, dan hampir keseluruhan penyakit kronik ada berkaitan dengan obesiti. Dan obesiti ini adalah puncanya kolesterol meningkat dalam badan dan dalam saluran darah. Jadi kolesterol ini berasal daripada lebihan makanan lemak yang diambil dari makanan. Jadi kalori yang tidak diguna oleh badan akan dijadikan lemak, dan disimpan di dalam badan, sama ada di bahagian-bahagian anggota seperti di perut, di punggung, di bahagian pinggang, paha dan sebagainya, dan di saluran darah. Dan kolesterol yang berbahaya ini adalah di bahagian apabila disimpan di bahagian saluran darah. Dan kolesterol yang ini boleh menyumbatkan saluran darah dan boleh mengkeraskan saluran darah. Dan bila ini berlaku, peningkatan kolesterol dalam darah, maka pelbagai penyakit yang akan timbul seperti darah tinggi, pengkerasan saluran darah, serangan jantung, kelainan buah pinggang, kencing manis, kerosakan hati, barah,
lemah tenaga syawat, lemah melawan penyakit, cepat letih, sakit sendi, rabun, berbagai penyakit kronik yang lain. So ini adalah kesan daripada uh, keadaan obesiti, ya. 70% kadar kematian rakyat Malaysia, jantung, strok, penyakit paru-paru, kanser, diabetes, ya. Dan penyakit jantung adalah masih nombor 1. Dan obesiti dan makanan yang mengandung banyak kolesterol punca utama penyakit jantung. Jadi kita kena tahu bahawa 1 kilogram lemak mengandungi 7,800 kalori tenaga. Jadi makanan yang kita ambil jika terkumpul dalam badan kita, kalori itu terkumpul dalam badan kita dan tidak dibuang atau tidak dibakar kalori itu, tidak diguna tenaga itu, maka ia akan menjadi lemak. 1 kilogram, ya, 7,800 kalori makanan yang kita ambil akan menjadi lemak sekiranya ia tidak dijadikan tenaga. Jadi untuk membuang 1 kilogram lemak dalam badan, kita perlu menggunakan ataupun melakukan aktiviti yang menggunakan 7,800 kalori, ya. Barulah kita dapat membuang 1 kilogram lemak dalam badan kita. Okey, kita perlu tahu bahawa perkataan BMR atau basal metabolic rate adalah kalori tenaga minimah yang diperlukan untuk badan kita terus berfungsi. Jadi walaupun kita tidak melakukan apa-apa, badan kita memerlukan satu tahap tenaga yang dipanggil BMR. Ya, kalori itu dipanggil BMR. Apabila kalori makanan yang dimakan melebihi dari yang diperlukan oleh badan, maka kalori tersebut menjadi lemak badan, ya. Jadi ini kita perlu tahu konsep ini. Okey. Apabila kalori makanan yang kita makan melebihi dari apa yang badan kita guna, ya, maka kalori itu akan menjadi lemak badan, ya. Jadi kalau sampailah 7,800 kalori tenaga, bermakna akan menjadi 1 kilo lemak. Apabila kalori makanan yang dimakan kurang, ya, dari yang diperlukan oleh badan kita, maka badan kita mengambil kalori yang kurang tu daripada lemak yang disimpan di badan kita. Okay, jadi bila kita makan kurang kalori daripada apa yang badan kita perlukan, bermakna badan kita ni akan secara automatik akan mengambil lemak ataupun kalori dari lemak yang ada di badan kita itu untuk digunakan, ya, sebagai tenaga. Jadi itulah proses untuk kita nak turunkan badan, ya. Pastikan kalori makanan yang kita ambil itu kurang daripada apa yang badan kita perlukan, ya. Jadi kena tahu cara kira kalori. Jadi keperluan kalori bersama dengan aktiviti asas badan, iaitu dipanggil BMR, campur dengan aktiviti badan yang lain, ya. Dan metabolisme adalah pembakaran kalori badan. Ya, metabolisme adalah pembakaran kalori badan. Air diperlukan untuk proses metabolisme. Untuk melancarkan proses metabolisme, kita perlukan banyak air, ya, 3 ke 5 liter sehari. Jadi kandungan air yang banyak melancarkan proses metabolisme. Dan senaman meningkatkan metabolisme. Jadi pembakaran lemak, ya, tenaga, menghasilkan tenaga dengan melakukan senaman adalah satu cara untuk meningkatkan metabolisme. Dan setengah makanan seperti enzim dan fiber juga meningkatkan metabolisme badan kita, ya. Jadi bila metabolisme meningkat, pembakaran tenaga berlaku, maka banyak kalori diperlukan, ya.
Okey, jadi langkah menurunkan berat badan, pertama anda kena ketahui bahawa apa kalori BMR anda, ya. Apa kalori BMR anda, basic metabolic rate anda. Jadi tenaga minima yang diperlukan oleh badan anda untuk berfungsi itu dinamakan BMR. Jadi itu kita perlu tahu untuk kita merancang penurunan berat badan, ya. Itu pertama informasi yang perlu kita tahu. Kedua ialah mengetahui kandungan lemak badan anda. Okey. Jadi kalau lemak itu banyak, bermakna kita kena kurangkan. Kalau lemak itu cukup untuk badan, sebab kita tak boleh buang semua lemak, ya. Lemak ni perlu di dalam badan dengan pelbagai fungsinya, ya. Lemak itu tidak semuanya yang tak baik, ada lemak yang baik dengan kadar yang tertentu. Kita perlukan lemak, ya. Jadi perlu kita tahu adakah kita ni berlebihan lemak atau cukup lemak, ya. Jadi perlu mengetahui kandungan lemak dalam badan. Ketiga, mengetahui kandungan air badan kita. Sama ada kita perlu banyak minum air lagi atau kita dah cukup air. Jadi ini pun perlu diketahui. Keempat, mengetahui kandungan kalori makanan anda. Jadi kita makan itu jangan sembarang makan. Kita kena tahu makanan yang mengandungi kalori yang tinggi, makanan yang mengandungi kalori yang rendah, dan sebagainya. Kelima, mengetahui bersenaman yang meningkatkan metabolisme. Kena mengetahui makanan yang meningkatkan metabolisme. Ya, apa makanan yang meningkatkan metabolisme badan. Ketujuh, mengetahui makanan yang mengenyangkan dan rendah kalori. Okay. So ini penting sebab kita bila nak menurunkan berat badan, kita perlu mengambil makanan yang cepat mengenyangkan, ya. Tetapi mengandungi kalori yang rendah. 8, meningkatkan metabolisme dengan bersenam. Ini langkah yang kita perlu ambil, iaitu meningkatkan metabolisme dengan bersenam dan makan makanan yang meningkatkan metabolisme seperti licin dibelah, ya. Dan mengawal kalori makanan. So ini langkah-langkah yang perlu anda ambil.